Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Kita lihat muka surat 97. Baris yang ke-9 daripada bawah. Dalam tajuk Al-Aqabatul Khamisah wa hiya Aqabatul Bawa'is. Bermula tadbir pada pekerjaannya itu. Maknanya kesinambungan pelajaran minggu lepas, cara hendak mendidik supaya ada rasa takut, rasa gentar di dalam hati kita untuk melakukan dosa dan maksiat. Bagaimana cara nak mendidik supaya hati kita, jiwa kita rasa takut. Aku tak nak buat, aku rasa takut, aku rasa gemetar nak melakukan dosa dan maksiat. Itu maknanya. Cara dia bahawa engkau pukul akan dia selama-lamanya dengan cemeti. Maknanya disuruh pukul. Masalahnya tuan-tuan, dia datang daripada nafsu. Dia datang daripada hati. Pengarang kitab ini kata pukul dengan cemeti. Nak pukul macam mana? Sebab kita tak nampak dalam dia punya bahasa dia tu. Iaitu maksud pukul dengan cemeti itu menakuti akan dia dengan perbuatan, dengan perkataan. Maknanya kita nak bercakap benda-benda yang tak baik, kita rasa takut. Itu dia kata khauf. Itu yang pertama. Takut dengan perkataan apa yang keluar daripada mulut kita.
Kita rasa takut nak berbohong, kita rasa takut nak menipu, bercakap yang lara-lara, yang tidak berfaedah. Kita rasa takut nak memaki hamun orang. Itu cara dia. Pertama dia kata, engkau rasa takut pada perkataan, percakapan. Itu cara nak mendidik. Oleh itu tuan-tuan, jagalah mulut kita, percakapan kita. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi tidak akan bertutur, Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu dia. Illa in wahyu yuha, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata perbuatan. Kita rasa takut nak buat itu, nak buat ini, terutama benda-benda yang tidak baik. Cara nak mendidik, kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Ini sifat Allah. Kita jaga perilaku kita, perbuatan kita. Kalau kita mencuri, Allah Ta'ala nampak. Kalau kita melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa, walaupun secara tersembunyi, Allah Ta'ala Maha melihat. Jadi kita rasa takut. Nak berdua-duaan pun rasa takut. Kerana apa? Yang ketiga itu ialah syaitan. Itu pengarang kitab ni kata, cara nak mendidik, nak mentadbir supaya ada perasaan takut tadi. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Yang seterusnya, dan fikir. Umpama barang yang menyebut setengah daripada orang yang salihin, apa dia? Bahawasanya adalah dirinya menyeru kepada maksiat, maka pergi ia. Sentiasa kita berfikir. Allah Ta'ala beri kita akal fikiran untuk berfikir. Fikir umpama barang yang menyebut setengah daripada orang-orang salihin yang baik-baik, bahawasanya adalah dirinya sentiasa menyeru kepada maksiat. Sebab kita dah belajar sebelum ni, di mana dalam diri kita ada nafsu, terutama nafsu ammarah. Nafsu ni, nafsu amarah, kerja dia sentiasa menyuruh buat jahat, buat yang tak baik. Itu sebabnya dia kata kita kena fikir. Itu sebabnya manusia ini nak membezakan antara manusia dengan hayawan ialah akal. Kalau segi pertuturan, ayam pun bertutur, cuma kita tak faham. Tapi Nabi Sulaiman faham.
percakapan binatang, makhluk-makhluk yang lain. Kita tak faham. Kita bertutur, itu sebabnya dalam ilmu mantiq, manusia ni dinamakan hayawanun natiq. Kalau ilmu mantiq, manusia ni adalah haiwan, binatang yang boleh bertutur. Cuma darjat dia lebih sedikit saja daripada ayam, daripada lembu, daripada kambing. Apa lebih dia? Ada akal. Itu pun kalau dia gunakan akal untuk berfikir. Kalau dia tak gunakan akal untuk berfikir, maka lembu kata, engkau ni lebih teruk pada aku. Ini lembu kata. Aku dah biasa pukul 6.30 aku nak balik kandang. Tuan aku lepaskan, aku akan balik. Aku tak melelong tempat lain. Engkau pukul 6.30 kau tak balik-balik lagi. Lembu kata. Tapi sayang dia tak bercakap. Kalau dia bercakap, engkau dengan aku siapa baik? Lembu kata. Dan begitu juga, dia tak kata apa-apa. Kita perah susu dia, kita nak sembelih dia. Kalau dia boleh bercakap, tuan-tuan, engkau nak sembelih aku sepak nanti. Langsung tak makan lembu kita. Oleh itu, kelebihan manusia dengan binatang tu akal. Itu Tuhan sebut dalam Al-Quran, kalau tak gunakan akal, balhum adal, bahkan kamu lebih teruk daripada dia, kata Allah. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Oleh itu dia kata, fikirlah, umpama barang yang menyebut setengah daripada orang salihin bahawasanya adalah dirinya menyeru kepada maksiat, maka pergi ia. Sentiasa menyuruh kepada maksiat, maka pergi dia dan tanggalkan kainnya, dan jadilah ia berguling-guling di dalam pasir yang panas, dan berkata bagi dirinya, rasa olehmu. Sampai macam tu. Orang yang baik-baik kata, kalau engkau nak pergi juga kepada melakukan maksiat, dosa dan maksiat, engkau ni ibarat engkau buka pakaian engkau, kemudian engkau berguling-guling di dalam pasir yang panas. Lepas tu engkau kata, rasakan diri engkau. Ada kita bercakap diri kita macam tu? Tak ada. Kita mencuri orang, lepas tu kita ambil pisau, kita kerat tangan kita. Rasakan nak sangat mencuri? Tak ada, tuan-tuan. Dan berkata bagi dirinya, rasakan olehmu, maka api neraka jahanam itu lebih panas daripada ini. Bercakap seorang diri. Rasakan. Buka pakaian tu, kau nak buat dosa sangat, kau buka pakaian kau, kemudian kau berguling-guling di tengah padang pasir yang panas itu. Kau cakap pada diri kau, rasakan. Sedangkan dia kata, api neraka jahanam itu lebih panas daripada ini. Allah. Mana kita terlalu banyak dah diberikan gambaran-gambaran, tunjuk ajar, macam-macam dah diberi. Tapi manusia, nama pun insanun nisyan, lupa. Pagi ni kita ingatlah, tuan-tuan, Allah, takut rasanya nak buat maksiat. Kalaulah pasir itu panas, apalagi api neraka, takut rasanya.
Tapi manusia ini mudah lupa, kena makan roti canai 2 keping dengan telur goyang, tak ingat, lupa dah. Pagi tadi kat masjid kau main takut rasanya, lepas tu lupa langsung, tuan-tuan, tak ingat. Tengok manusia. Baik. Maka api neraka jahanam itu terlebih panas daripada ini. Hai bangkai dengan malam dan sia-sia pada siang. Jangan jadi bangkai. Allah. Jadikan malam itu untuk beribadah. Maknanya dahsyat digunakan bahasa. Hai bangkai dengan malam, jangan kau dah siang engkau tak buat apa-apa, banyak dosa dan maksiat kau buat, malam pun kau nak buat juga. Itu maknanya, jangan kau jadi bangkai. Allah. Kita ni kadang-kadang Allah, siang kita bekerja bersungguh-sungguh, overtime. Sepatutnya malam kita overtime ibadah kita. Tak jadi, tuan-tuan. Oleh kerana petang sebelah siang tadi penat kita bekerja daripada pagi sampai petang overtime, malam kita menjadi bangkai yang terbujur kaku. Maknanya apa? Tidur tak sedar-sedar. Itu maknanya. Waliyazubillah. Habis. Kemudian yang kedua, yang dia kata wajib atas engkau lazimkan perasaan takut tadi. Lazimkan perasaan takut. Pertama dia kata yang kita dah baca minggu lepas, takut daripada nak mengerjakan maksiat. Yang kedua, ada rasa takut supaya jangan mencengangkan ia dengan taat, maka akan binasa. Apa maksudnya, tuan-tuan? Supaya jangan mencengangkan ia dengan taat. Jangan dia heran dengan diri dia, seolah-olah dia merasakan diri dia ni dah terlalu baik, seolah-olah dia merasakan diri dia ini adalah ahli syurga. Dia ujub kepada diri dia. Itu sebabnya, tuan-tuan, kalau kita beramal ibadah, jangan berdetik sedikit pun perasaan riak, perasaan ujub. Habis segala amal ibadah kita. Sebab dia kata, maka akan binasa. Jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa riak, jangan kita rasa takabur, jangan kita rasa ujub dengan apa yang kita buat, seolah-olah akulah yang paling hebat. Jangan kita ujub diri kita. Lebih-lebih lagi kita sentiasa menyalahkan orang lain. Akulah yang terbaik. Itu sebabnya dia kata supaya jangan, hendaklah rasa takut supaya jangan mencengangkan, menghairankan ia dengan taat, maka akan binasa. Maknanya apa saja ibadah yang kita buat, jangan nak tunjuk-tunjuk. Itu sebenarnya buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Baru malam tadi di Masjid Tentera saya mengajar, disebut di dalam kitab Furu'il Masail, seorang sahabat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diletakkan di tempat yang terbaik. Selepas dia mati, orang lain bermimpi
Sebab apa engkau ini diangkat oleh Allah di tempat yang terbaik, di makam yang terbaik. Ini dalam mimpi. Orang lain yang bermimpi, mengapa dia ni diangkat umpama itu? Maka dia berkata, aku telah khatam Al-Quran sebanyak 360 kali sepanjang hidup dia. Dia khatam Al-Quran 360 kali. Tuan-tuan berapa kali khatam Quran? Pernah cek? Kena cek berapa kali daripada budak dulu sampai sekarang. Tetapi Allah Ta'ala kata, aku tak pandang tu semua. Aku tak heran, aku tak hirau walaupun kau dah khatam 360 kali. Ditanya lagi, apa lagi yang kau buat? Aku telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 38 kali. Dia kata. Itu pun Allah kata, aku tak pandang, aku tak hirau dengan ibadah kau. 38 kali engkau melaksanakan ibadah haji. Maka ditanya lagi, apa sebenarnya yang kau buat ini sehingga Allah Ta'ala angkat martabat engkau, letak di tempat yang terbaik? Maka kata dia, aku beribadah kerana dikau ya Allah. Maknanya kita beribadah lillahi ta'ala. Apa sahaja yang kita buat, khususnya yang mendatangkan pahala, lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu sebab Nenek Angka ajar pada kita. Jangan kita rasa heran. Kita mendabik dada, akulah yang terbaik. Dia rasa ujub diri dia. Orang lain semua tak betul, dia rasa betul. Itu maknanya tuan-tuan. Maknanya hendaklah rasa takut sifat seumpama itu. Maka dia akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi dia kata, hendaklah dipukul akan dia, hendaklah dia musnahkan akan dia dengan mencerca dan mencela. Maknanya dia mencerca, dia mencela dan kekurangan daripada jahat dan berdosa padanya dengan berbagai-bagai daripada kesalahan. Maknanya dia mengatakan diri dia, aku ni banyak lagi dosa kepada Allah. Itu maknanya. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, Nabi beristighfar sampai 70 kali, setengah riwayat mengatakan sampai 100 kali, apa lagi kita? Jangan kita menabik dada, akulah yang terbaik. Banyak lagi dosa yang kita buat, tuan-tuan. Itu sebenarnya yang nak diceritakan oleh pengarang kitab ni. Banyak lagi kekurangan, banyak lagi kejahatan, banyak lagi berbagai-bagai dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Itu sebabnya jangan merasa tercengang, merasa ujub dengan kehebatan diri kita. Dan yang demikian itu, kalau ada perasaan takut seumpama itu, dia kata umpama barang yang disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Lau anni wa Isa bin Maryam akhadhana bima kasabat hatani li'adzabina 'adzaban lam ya'dzib bihi ahadun minal 'alamin. Allah. Apa maksudnya? Jikalau bahwasanya aku, kata Nabi, dan Isa anak Maryam
diambil akan kami berdua dengan barang yang diusaha oleh dua ini. Diisyaratkan dengan dua anak jari. Nabi angkat macam ni. Maknanya Nabi kata kalau aku dengan Isa anak Maryam diambil akan kami berdua dengan barang yang diusahakan oleh dua ini, diisyaratkan dua anak jari, nescaya diseksa akan kami, akan seksa yang tiada diseksa dengan dia, akan seseorang pada segala hal. Maknanya kalaulah tak diseksa kepada orang-orang yang mengetahui dia, aku terlebih kena seksa nanti. Sebab apa? Nabi dah tahu dah, ini tak betul, ini tak betul. Jadi nak beritahu kepada kita, tuan-tuan, itulah dosa sebenarnya. Jangan kita beranggapan, oh kita ni hebat. Bila dua jari ni, ini dengan ni, dekat sangat. Itu pun diambil kira. Dalam erti kata, Allah Ta'ala dah rakamkan dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarah kau buat, tetap dosa. Aku tak ambil banyak, aku ambil sikit aja, dosa juga. Aku tak ambil rasuah banyak-banyak. Dia orang tu ribuan ringgit, berjuta ringgit, berbelian ringgit, ambil rasuah, terima rasuah. Aku RM1 aja. Tetap juga dosa. Itu maknanya. Allahu Akbar. Dan daripada Hasan bahawasanya adalah berkata ia. Apa kata dia? Tiada sentosa seseorang kamu bahawa mengena akan dia dosa. Allah. Maknanya engkau tidak akan selamat. Siapa kata? Daripada Abu Hasan. Engkau tidak akan selamat kalau engkau ada dosa. Itu sebabnya, tuan-tuan, al-mu'minul 'asi. Allahu Akbar. Al-mu'minul 'asi, orang beriman tetapi al-'asi, derhaka kepada Allah, ada dosa dia walaupun dia beriman. Dia mengucap dua kalimah syahadah ketika nak berpisah roh dengan jasad. La ilaha illallah. Dia tarik nafas, habis. Tetapi ada dosa dia yang masih belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan tetap masuk neraka dulu. Allah. Orang mukmin al-'asi, yang derhaka, dikatakan akan masuk neraka dulu sebagai nak membalas dosa-dosa yang dia lakukan. Tak gerun kita, tuan-tuan. Sehari dalam neraka menyamai dengan 500,000 tahun perkiraan hari dunia. Sehari. Puak-puak kafir, munafik kekal buat selama-lamanya. Ini al-mu'minul 'asi, orang mukmin yang derhaka. Mukmin maknanya dia beriman, dia beramal ibadah.
sembahyang tak tinggal, puasa tak tinggal, buat yang baik, tetapi ada sedikit dosa dia, tetap masuk neraka juga. Waliyahzubillah. Itu yang kita minta lepas sembahyang. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Jangan kita sombong dengan Allah. Minta, ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga dengan orang-orang yang baik berserta dengan orang-orang abrar yang baik-baik. Itu maknanya, tuan-tuan. Tiada sentosa seseorang kamu bahawa mengena akan dia dosa, maka ditutup akan pintu keampunannya, tiada yang lain. Ditutup. Itu sebabnya, tuan-tuan, pintu taubat kita tertutup rapat apabila roh dah sampai sini, khalqum, yang dikatakan ghir-ghir. Sampai sini dah, pintu taubat tertutup rapat. Kalau kita nak bertaubat, nak beristighfar semasa kita sihat ini. Kalau kita dah sakit pun payah, tuan-tuan. Nasib mengerang aja. Nak istighfar macam mana? Sebelum roh sampai sini, yang dikatakan ghir-ghir. Kalau dah sampai sini, tuan-tuan, pintu taubat tertutup rapat. Allah. Itu sebabnya disuruh kita sentiasa beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah. Maka iaitu ia mengerjakan pada yang lain daripada suruh amalkan. Maknanya dah tak boleh nak buat apa. Apa lagi nak dikerjakan? Apabila dah ditutup. Itu sebabnya, tuan-tuan, jangan sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jangan sampai Allah Ta'ala meterikan hati-hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Waliyahzubillah. Jangan sampai macam itu. Jangan sampai kita kata, aku buat tak ada apa-apa pun. Engkau orang yang duk sibuk-sibuk. Aku buat dosanya, Allah Ta'ala tak balas pun. Waliyahzubillah. Jangan, tuan-tuan. Allah Ta'ala peterikan mulut kita, langsung kita tak boleh nak bertaubat lagi dah. Itu yang kita bimbang. Baik. Dan daripada Ibn Sammak, pada barang ia mencerca akan dirinya. Tengok, Ibn Sammak ini dia menceritakan dia mencerca diri dia. Kita jarang cerca diri kita, tuan-tuan. Kita selalu cerca diri orang. Ada, tuan-tuan, tengok cermin, apalah kau ni gemuk lah. Ada, tuan-tuan tengok cermin, apalah kau ni gemuk lah, tak handsome langsung lah. Tak ada. Dia nampak dalam cermin gemuk, dia akan ikhtiar cari ubat supaya kurus. Dia nampak muka dia penuh dengan jerawat, dia akan cari ubat supaya hilang jerawat. Sebab dia nak cantik juga. Dia tengok cermin penuh dah uban, putih saja. Janggut putih, misai putih, bulu mata putih, bulu kening putih, bulu hidung pun putih. Dia akan ikhtiar juga, macam mana aku nak jadi hitam kan. Dia tak mengaku.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata, aku rasa malu nak seksa orang-orang tua yang beruban, yang beragama Islam. Allah taala kata, aku malu nak seksa mereka. Apa maksudnya tuan-tuan? Dah tua tu buat cara tua. Tu maknanya. Rasa malu. Allah taala rasa malu nak seksa. Maksudnya, kalau uban dah penuh apa semuanya, tidak ada tempat lain, masjid, surau ataupun tempat-tempat yang baik, masa yang ada beramal ibadah, ini maksudnya. Bukannya dah tua-tua, ada juga dekat tempat konsert artis, bila ada peluang nak salam juga, walaupun tangan terketar-ketar, nak salam juga dengan artis, muka tak aman. Sebab ada macam tu. Ingat. Ibn Samad kata, pada barang ia mencerca akan dirinya. Apa dia cerca dirinya? Engkau ini hai nafsu, berkata akan perkataan orang yang zahid dan berbuat amal akan amal orang munafik. Allah. Dia kata, hai nafsu, berkata akan perkataan orang yang zahid. Yang zahidin maknanya orang yang zuhud, bukan nak gemar sangat dunia ni. Dia ambil dunia ni sebagai mazratul akhirah. Dia tidak cinta sangat kepada dunia ini. Dan berbuat amal akan amal orang yang munafik. Tengok. Engkau beramal seperti beramal orang yang orang munafik, berpura-pura. Waliyadzubillah. Kita berlindung, mohon berlindung dengan Allah. Jangan kita tergolong dalam golongan orang-orang munafik. Orang munafik bidarkil asfali minan nar. Allah. Orang munafik tempat dia tuan-tuan, neraka yang terkebawah sekali. Orang munafik. Orang-orang munafik tempatnya memang dalam neraka, tetapi asfali minan nar, neraka yang terkebawah sekali tuan-tuan. Allah. Oleh itu jagalah diri kita. Apa tanda-tanda munafik tuan-tuan? Yang paling mudah, tanda-tanda munafik apabila dia bercakap berbohong. Munafik, walaupun dia tak sedar. Bercakap berbohong, berdusta, janji khianat, tak tunai janji. Munafiklah itu. Itu sebabnya kalau kita berjanji, banyak kita kata insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah. Kalau kita berjanji. Dan di dalam syurga engkau tamak akan dia jauh. Kemudian maka jauh bahawasanya bagi syurga beberapa kaum yang lain. Maknanya tak usahlah engkau ada mengharapkan syurga. Jauh engkau daripada syurga. Sebab apa? Engkau ni berpura-pura. Munafik. Itu maknanya. Jangan kau berharap, engkau ni ahli syurga, tak. Sebenarnya kau jauh dengan neraka. Dengan syurga. Baik, sikit lagi. Kita tempat berhenti. Dan bagi mereka beberapa amal daripada amal kamu ni, maka inilah, dan umpamanya engkau lazimkan menyebut dia bagi nafsu dan mengulang-ulangi atasnya,
supaya jangan ujub dengan ketaatan engkau. Maknanya Ibn Samad kata ubatnya ialah engkau sentiasa menyebut bagi diri engkau, bagi nafsu, dan mengulang-ulangi apa yang nak diulang supaya engkau jangan ujub, jangan hairan, jangan takabur, jangan riya, jangan sum'ah, jangan bangga diri dengan apa yang kau buat. Itu maknanya. Supaya jangan ujub dengan ketaatannya dan jangan jatuh ia di dalam maksiat. Maknanya jaga diri kita, jangan jatuh. Pertama, jangan rasa ujub, jangan rasa takabur, jangan rasa sum'ah, jangan rasa bangga diri. Yang kedua, jaga diri kita jangan terjerumus ke lembah maksiat. Kalau nak selamat, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Walikulli ummatin ajal. Kita ni semua dah ada tempoh dia. Itu sebabnya hati-hatilah, tuan-tuan. Supaya jangan kita di mana mati ni tu, Allah, dekat kedai tu, ketika dia berbaris, rebah dia, panas. Kalau berbaris nak masuk sembahyang boleh tahan, macam semalam banyak masjid penuh sesak, ramai orang, tuan-tuan. Ya Allah, ini Allah Ta'ala bukakan hati dia nak ke masjid. Sampai masjid kata tak muat lah, dah tak boleh dah. Tapi Allah Ta'ala buka hati dia. Tak apalah, ini berbaris nak beli nombor, giliran lamanya kata. Waliyadzubillah. Itu sebabnya dia kata jagalah diri kita jangan jatuh di dalam maksiat. Wabillahi taufik. Habis di situ. Jadi maknanya, tuan-tuan, sentiasa kita melazimkan perasaan takut. Satu. Yang kedua, sentiasa kita melazimkan diri kita jangan mudah merasa bangga, jangan mudah merasa riak, jangan mudah merasa takabur. Apa saja kebaikan yang kita buat, kalau orang tanya, orang nak ambil gambar, terpulanglah. Kita nak menderma, orang ambil gambar kita, kita derma 10,000, orang ambil gambar kita, lantak dia lah. Kita memang nak sembunyi-sembunyi, tapi biar orang tahu tu terpulang dia. Tapi kalau kita kata aku boleh derma, kalau sekian-sekian, tapi tolong panggil pemberita lah. Itu maknanya untuk menggemburkan sifat-sifat yang tak baik. Itu saja. Jadi, tuan-tuan, cukuplah setakat itu, walaupun pendek tetapi cukup memberi kesan. Apa kesannya? Pertama, sentiasa ada perasaan takut. Yang kedua, sentiasa elakkan daripada perasaan ujub, bangga diri, dan khususnya dalam kita beribadah. Kalau kita dapat jaga, insya-Allah selamatlah diri kita daripada terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu